Diteruskan dengan 3.3 trapezoidal rule. Trapezoidal rule ini adalah salah satu kaedah untuk kita dapatkan nilai anggaran sesuatu integration. Okey, trapezoidal rule ni dia menggunakan kaedah sebelum ini kita telah belajar bagaimana kita dapatkan area of trapezium. Jadi kalau kita tengok balik, area of trapezium ni adalah kalau kita dapat bentuk trapezium, cara dapatkan area adalah dengan cara kita akan ambil A plus B, kita akan ambil A plus B over 2 multiply by H. H ni adalah jarak di antara dua yang selari. Jadi sekarang ni, bila kita ada satu graf, sebenarnya kalau kita nak cari nilai integration, kita akan integrate daripada A sehingga B. Biasanya kalau kita nak kira area equals to integration of A to B and fx dx. Kalau kaedah biasa, kita akan gunakan integration daripada A sampai B. Jika kita melakukan integration ni, maka kita mengira area di bawah graf daripada A sampai B. Sekarang ni kita hanya untuk dapatkan anggaran saja. Jadi kita boleh gunakan salah satu kaedah. Kita akan pecahkan kawasan belurik ni dengan menggunakan trapezium. Jadi kita akan bina beberapa trapezium yang saiz dia sama. Dan kita akan kira luas ni satu persatu. Jadi kita akan kirakan luas yang pertama, luas yang kedua, luas yang ketiga dan luas yang keempat. Jadi kalau kita dapatkan anggaran integration ni, kita akan kira jumlah luas A1, A2, A3 sehinggalah A yang keempat. Jadi bila kita menggunakan area ni, jumlah area ni, maka kita dah kira luas di bawah graf. Tetapi kita hanya menggunakan kaedah mencari luas menggunakan trapezium. Jadi kita akan bina trapezium sehingga kawasan yang kita nak kira ni, A sampai B. Jadi idea dia adalah kita menggunakan formula area of trapezium. Bagaimana kita nak menggunakan area of trapezium ni? Untuk trapezoidal rule, formula dia sebenarnya adalah hampir kepada formula area of trapezium. So kita akan tengok nanti H over 2, ini formula asal dia. Bentuk yang sama dengan trapezium. Kalau kita tengok tadi, area of trapezium A equals to H over 2 and A plus B. So trapezoidal rule ni, formula dia hampir sama dengan formula trapezium. So H over 2 sama. Kemudian kita akan ambil dua sisi yang selari. Kalau kita lihat yang tadi. So sini A, sini B dan sini adalah H. Jadi dua yang selari. Dua yang selari. Yang pertama, kemudian yang kedua. Jadi formula dia sebenarnya hampir sama dengan formula trapezium. Dan untuk di sini kita ada beberapa istilah. N ni adalah number of subinterval. N adalah number of subinterval. N ni kita gunakan masa kita nak mencari H. H tu adalah B minus A. B ni adalah bila kita guna integration, nilai yang di atas, limit yang di atas B subtract to A. So H ni adalah formula B tolak A bahagi dengan N. N ni adalah number of subinterval. Subinterval tu maksud dia, tadi kita gunakan yang tadi. Kalau kita lihat balik, subinterval tu yang ni lah. Yang ni. Ini adalah H. Ni, lebar ni adalah H. Lebar ni adalah H. Dan yang ini dia panggil subinterval. Semua ni dia panggil subinterval. Dan secara biasanya N ni kita panggil subinterval. Tapi kadang-kadang soalan, dia akan nyatakan dia tak guna subinterval. Dia menggunakan istilah ordinate. Bila ordinate, maksudnya kalau kita nak cari N tu, maka gunakan ordinate tu maksudnya N tolak 1. Nanti kita akan tengok contoh dia. Contoh ini kita nak evaluate. Integration start from 1 to 6 ln x dx with 4 subinterval. Nampak? Untuk soalan ni dia menggunakan 4 subinterval. Jadi ingat, subinterval tu adalah nilai N.
Okay. Jadi kalau ikutkan maklumat yang ni, kita dah ada n tu adalah 4. N tu adalah subinterval by using trapezoidal rule. Ini biasanya soalan akan nyatakan nak guna kaedah apa. Trapezoidal rule and give your answer correct to 4 decimal places. Maksudnya jawapan kita mesti dalam bentuk 4 decimal places. Okay. Jadi kalau kita nak gunakan trapezoidal rule ni, selalunya kita akan buat table. Okay. Jadi kalau kita tengok balik soalan, kita punya maklumat awal kita adalah n sama dengan 4. N sama dengan 4 sebab n adalah subinterval dan A adalah nilai limit yang di bawah ni. A adalah 1 dan B itu adalah nilai yang di atas. 6. Okay. So maklumat ni kita gunakan untuk mencari nilai H. H itu adalah B minus A over N. Okay. So B tadi adalah 6. So 6 tolak 1 bahagi dengan N adalah 4. Okay. So kita akan dapat nilai H iaitu 5/4. Okay, jadi step yang pertama kita dapatkan nilai H. H ni adalah bila kita guna trapezium yang H tu adalah panjang di antara two parallel line. Okay. So kita tengok. Okay, jadi step yang pertama sama ada kita gunakan 5/4 ataupun 1/25. Okay. Jadi selalunya, okay, untuk dekat sini, bila kita tengok soalan kita tadi, soalan kita adalah integration start from 1 to 6 ln x dx. Okay. Maka bila kita buat table, selalunya kita akan buat table yang pertama ni adalah nilai x dan yang kedua tu adalah ln x. Maksudnya yang ni second column ni kita gunakan y equals to ln x. Ikut soalan. Ln x. Okay. Dan A, maksudnya A tadi 1 dan B adalah 6. Okay. Jadi kita kena pastikan x tu mesti bermula dengan nilai 1 sehinggalah 6. Okay. Yang tadi, H tadi kita dah kira H tu adalah 1.25. Yang kita kira di awal tadi, H tu adalah 1.25. Jadi kita bermula dengan nilai 1, kita boleh gunakan simbol permulaan dia adalah S0. Ini maksud dia initial value. Initial value ni ikut kita punya integration. Bermula daripada mana? 1. Kalau 1 kita akan ambil 1. Jadi kita bergerak ke nombor yang seterusnya dengan menggunakan nilai H ni. Itu pasal kita bermula dengan cari H dulu. H tu adalah kita dapat daripada B minus A over N. Okay. H ni kita dapat daripada yang awal tadi. B minus A over N. Okay. Jadi kita akan tambah 1.25. So kita akan dapat nilai yang berikutnya 2.25. Tambah lagi dengan 1.25. Kita akan dapat 3.5. 3.5 tambah lagi 1.25. Kita akan dapat 4.75. Tambah lagi. Sehingga kita akan berhenti pada nilai akhir limit kita. 6. Jadi kita akan ambil X sama dengan 6. Jadi kita kena pastikan sekiranya kita mengambil nilai H macam ni. Setiap kali kita berubah nilai X, pastikan mesti tambah dengan 1.25. Dan kita mesti berhenti pada nilai limit yang terakhir, 6. Okey, kemudian untuk nak isi dalam table ni, untuk yang pertama, untuk awal dan akhir ni, kita akan gunakan kolom yang kedua. Yang lain-lain, selain daripada tu, kita akan gunakan kolom yang ketiga. Okey. Jadi untuk nak isi dalam table ni, selalunya kita gunakan calculator. Okay. Sebenarnya kalau kamu guna calculator, kamu masukkan dulu ln x ni. Jadi kita tekan ln x. Bila kita nak guna x, x ni adalah yang ni lah. Jadi kita akan tekan alpha x. Okay, tutup kurungan. Okay. Jadi selalunya untuk dapatkan nilai ni, kita tak payah tunjukkan. Kita hanya guna calculator je. Okay. Kita akan mulakan dengan nilai 1. Jadi tekan calculation. Tak kali kita nak kira, nak ganti nilai, tekan calculation. Okay, bila kita tekan calculation, dia akan tanya X berapa. So, masukkan nilai yang pertama. Bila kita masukkan nilai yang pertama, tekan sama dengan, maka kita dapati nilai itu adalah kosong. Itu adalah nilai yang awal. Okay, nilai yang awal. Kemudian, kita ganti pula untuk nilai yang kedua, 2.25. Dia tak payah type dia punya equation ni. Kita hanya tekan calculation je. Okay, tekan di calculation. Kita masukkan nilai yang baru, 2.25. Kita tekan sama dengan
maka kita akan dapat 0.81093. Okey, kalau untuk dekat sini kan, soalan nak 4 decimal places. Maka bila soalan nak 4 decimal places, maka masa kita buat pengiraan, lebihkan 1. Itu yang kita gunakan 5 decimal places. So, lebihkan 1. Kalau soalan katakan jawapan nak 3 decimal places, maka kita akan gunakan table ni 4 decimal places. Lebihkan 1. Okey? Kemudian, kita teruskan lagi, ganti nilai yang ketiga pula. Tekan di calculation, masukkan nilai 3.5. 3.5. So, kita akan dapat nilai yang baru 1.25276. Okey? So, ingat untuk yang awal dan akhir letak pada kolom yang kedua. Selain daripada itu, kita letak pada kolom yang ketiga. Okey? Dan calculation, masukkan nilai 4.75. Sama dengan, so kita dapat 1.55814. Okey? Dan kita terus masukkan nilai calculation, masukkan nilai 6. Jadi semua nilai dalam table ni tak perlu kita tunjukkan bagaimana kita kira. Kita hanya guna calculator dan masukkan nilai dia. Jadi untuk nilai awal dan akhir ni pastikan gunakan kolom yang kedua. Selain daripada itu kita gunakan kolom yang ketiga. Okey? Dan bila kita dah siap, jumlahkan. Ni jumlahkan dua nombor ni, kita akan dapat nilai ni, dan kita jumlahkan nombor yang ke kolom yang ketiga ni. Ni jawapan dia 3.62183. Okey? Jadi kalau kita nak kira, so kita sambung balik tadi. So ingat kita ada nilai 1.76. Jadi kalau kita ikutkan formula tadi, okey, kalau kita ikutkan tadi integration ln x dx daripada 1 sehingga 6, terus kita gunakan formula h. H tadi adalah 1.25. 1.25 perkan dengan 2. Ini formula formula. Kemudian kita akan ambil ni, total yang pertama ni 1.79176 tambah dengan 2 kali untuk yang ni 3.62183, dan kita tutup kurungan. Okey. Jadi kalau kita guna table ni, tak payah kita bergantung kepada formula tadi. Okey. Yang penting kita ambil nilai H tadi 1.25 per dengan 2. Kemudian kita ambil kolom yang kedua, dan kita akan ambil kolom yang ketiga, tapi kita kena darab 2. Okey. So kita jumlahkan ni, kita akan dapat jawapan. Okey. So kita akan dapat jawapan. Okey, ingat ini kolom yang kedua, ini kolom yang ketiga. So kita akan dapat nilai penghampiran dia adalah 5.6471. Jadi kalau kita gunakan kaedah biasa integration, kalau kita ambil nilai 1 hingga 6 pun akan dapat jawapan yang sama. Okey. Tapi soalan ni kita nak menggunakan by using the trapezoidal rule. Okey. So ingat, inilah kaedahnya untuk kita mencari nilai integration dengan menggunakan trapezoidal rule. Okey, kita tengok contoh yang seterusnya. Okey, contoh yang seterusnya. Use the trapezoidal rule with h 0.5. Jadi tak perlulah kita kira, sebab maklumat ni dah bagi dah. Sepatutnya kalau kita nak kira, kita kena ambil h sama dengan b tolak a per n. Okey. So ingat, n ni adalah number of sub-interval. Okey. Sekarang h dah ada 0.5. Find the approximation of integration of 3 to 5 square root of 1 plus x. Okay. So kita tak perlu cari h. H dah ada. A kita ambil nilai yang di bawah. B adalah nilai yang di atas. Okay. Tetapi kita perlukan nilai n. Okay. Sebab sekarang ni n tak ada. Jadi kita boleh gunakan formula yang ni. Kita cari n. So, kita akan dapat nilai n tu sama dengan 4. Okey. Okey, daripada situ, bila kita nak gunakan trapezoidal rule ni, selalunya kita guna table je. Okey, kita guna table. Okey. Jadi ingat tadi kita punya integration kita tadi bermula daripada 3 hingga 5. Dan square root of 1 plus x dx. Okey. Jadi cara kita nak masukkan dalam table, yang pertama kita mesti bermula dengan nilai 3.
dan berakhir dengan nilai 5. Okey. Kemudian kita kena tengok tadi H kita tadi adalah 0.5. Tujuan kita ambil 0.5 ni supaya bila kita nak bergerak kepada nilai yang seterusnya, kita mesti tambah dengan 0.5. Ini 3 tambah 0.5 tambah 0.5 tambah 0.5 sampai ke limit yang terakhir iaitu 5. Okey. Dan nilai n tadi, kalau kita kira tadi nilai n tu sama dengan 4. Kalau kita kira tadi n sama dengan 4, tujuan dia supaya kita nak pastikan supaya dia akan berhenti pada x4. Okey. Sebab yang pertama x0, x1, x2, x3 and x4. Maknanya kalau kita kira n sama dengan 5, maka dia akan berhenti pada x5. Okey. Ini kalau kita nak kira lah. Kalau tak nak, tak apa. Kita tak payah cari nilai x sama dengan 4 ni. Kita hanya berpandukan kepada h 0.5. Kita akan teruskan ganti sehingga berhenti pada sempadan akhir. Jadi andai kata kalau katakan kita tak nak guna n ni, saya tak nak cari n, boleh juga. Tapi kita kena pastikan mesti berhenti pada sempadan akhir dia, 5. Okay? So kita ada dua kaedah, nak bergantung kepada n ataupun tak payah. Okay? Kemudian untuk table, untuk kolom yang kedua ni, kita ambil soalan kita apa? Soalan kita adalah square root of 1 plus x. Jadi kita letak kat sini. Jadi jangan ambil satu tambah x je, kena ambil termasuk square root. Okey? Dan kita akan isi, ingat nilai yang pertama dan nilai yang akhir ni pastikan letak pada kolom yang kedua. Yang lain-lain tu letak pada kolom yang ketiga. Okey? Ini nilai ni kita bergantung kepada yang di atas ni. Yang di atas ni. Okey? Sebelumnya kita akan guna calculator. So kita tengok. Kalau kita guna calculator, kita akan gunakan square root dan kita akan ambil 1 plus x. X ni mesti tekan alpha. Okey, dan jangan tekan sama dengan. Kita hanya tekan je calculation. Tekan je calculation ni. Jangan tanya x berapa. Jangan tengok 6 ni. Okey. Kita masukkan nilai kita yang pertama 3. So tekan 3 sama dengan. Terus 3 ni adalah nilai y dia adalah 2. So letak 2 kat sini. Okey. Kemudian katakan saya nak kira nilai x1 pula. So tekan calculation, masukkan nilai 3.5. Okey, so kita akan dapat, kita selalunya ambil dalam bentuk decimal number. Okey, disebabkan soalan tadi dia nak dalam bentuk okey, dia tak nyatakan nak dalam bentuk apa. Jadi kita boleh gunakan jawapan 4 decimal places ataupun 3 decimal places. Okey. Ini kita andaikan kita nak jawapan 3 decimal places. Jadi kita akan gunakan 4 lah. Okey, kita dah nampak nilai ni, kita masuk kat sini. Dan kita teruskan. Kita ganti nilai yang baru. Tekan calculation, masukkan 4. Masukkan 4 sama dengan. Okey, kita akan ambil decimal number. So kita dapat 2361. Dan seterusnya sampailah nilai akhir. Kita tekan calculation, masukkan nilai 5. Dan kita akan dapat 2.4495. So hati-hati untuk awal dan akhir ni letak pada kolom yang kedua, yang lain tu pada kolom yang ketiga. Okey. Jadi kalau kita nak mencari area ataupun nilai integration, kita salin balik soalan. Okey, saya salin. Okey, soalan tadi adalah estimate integration start from 3 to 5. Okey. 3 to 5 of square root of 1 plus x dx. Okay, equals to, kita ambil nilai h ni. Nilai h kita adalah 0.5. So ingat h kita adalah 0.5. Jadi kita akan ambil 0.5. 0.5 bahagi dengan 2. Kemudian kita ambil table kita ni. Ni total ni kita ambil 4.4495. Kemudian tambah dengan, bila kita ambil nilai kolom yang ketiga ni, pastikan kita kena darab 2. Itu dia punya kaedah. Kamu hafal yang tu je. Okey. So itulah kita punya pengiraan. So gunakan calculator, kita cari berapa nilai dia. Okey. So kita tengok jawapan yang tepatnya. Okay. So ini yang kita dapat. So jawapan dia 4.4637. Kita teruskan dengan contoh ke-12. Okey, contoh ke-12.
kita tengok use the trapezoidal rule with 3 sub interval. Okay. Kalau dekat sini kita kena ingat sub interval ni adalah nilai n. Okay. Ni adalah maklumat n sama dengan 3. Okay. Kalau dia katakan with 3 ordinate. Kalau ordinate, katakan ini kalau soalan sebut ordinate. Okay. Kalau ordinate maksud dia, kalau katakan ordinate 3. Okay, maksud dia n kita tu adalah 2. So ingat, kalau ordinate tu maksud dia, kalau katakan ordinate 3, maksud dia n tu bukannya 3. N tu adalah 2, dia mesti kurang 1. Tapi kalau sub interval, ambil je. Kalau kita nampak nombor 3 lah. Okay. To estimate correct to 3 decimal places. Maksud dia, bila kita nak jawapan 3 decimal places, maka dalam table tu kita gunakan 4 decimal places. Lebihkan 1. Okay, integration start from 0 to pi. Square root of sin x dx. Okay, jadi kalau nampak pi ni kena hati-hatilah. Trigonometri ni pastikan mesti guna radian. Okay, mesti guna radian. Ni kena hati-hatilah. Okay. Okay, jadi kita akan dapat yang di bawah ni A, yang di atas tu adalah B dan N adalah 3. Okay. So kita akan kira H gunakan formula B tolak A bahagi dengan N. So dapat pi per 3. Okay. Kita bila nak buat table mesti ada H. Sebab H ini digunakan untuk kalau kita bermula dengan X0, maka yang berikutnya adalah kita akan ambil 0 plus pi over 3. So kita akan sentiasa tambah dengan pi over 3. Okay. Jadi kalau kita isi dalam table ni, okay, so kita ingat balik tadi kita punya H tadi adalah pi over 3. Okay. Jadi kita nampak setiap kali kita nak berubah, pastikan dia akan tambah pi over 3. Dan kita akan berhenti pada limit yang terakhir. Sebab soalan kan kata integrate 0 to pi. Maksudnya x yang pertama, x0 ni 0 dan berakhir pada pi. Kalau katakan kita terlebih, bila terlebih maka dah salah tu. Dia berhenti pada pi. Okay. Okay, jadi sama juga kita akan gunakan calculator. Okay. Okay, kita akan guna calculator dan disebabkan soalan tadi adalah integration 0 to pi dan square root of sin x. Maka bila kita nak isi dekat sini, pastikan gunakan square root of sin x. Okay. So kita guna calculator. Kita masukkan square root, kita tekan je square root sin, okay, sin alpha x. Untuk kurungan, okey. Tapi pastikan mesti radian, mesti guna radian. Okay, kalau calculator ni 570 ES, kamu tekan shift mode. Nanti akan ada pilihan radian. Kalau calculator 570 MS yang hitam tu, kamu kena tekan mode je. Tekan mode, nampak RAD. RAD, nanti bila tekan RAD tu, muncullah pada skrin ni adalah R. Okay. Pastikan mesti R, sebab kita guna pi ni, dia mesti guna radian. Okey, kita mulakan pada nilai 0. So tekan calculation, masukkan nilai 0. So kita akan dapat nilai 0. Okey, kemudian kita teruskan nilai yang kedua, tekan calculation, masukkan pi per 3. So saya akan ambil pi per 3, shift pi per 3. Okey, so kita dapat 0.9306. Kita ambil 4 decimal places sebab kita nak jawapan 3 decimal places. Kemudian teruskan lagi. Nilai yang berikutnya tekan calculation, masukkan 2 pi. 2 pi ni kita tekan shift pi. Kena tekan per dengan 3. Sama dengan. Okey. 0.9306. Dan seterusnya kita akan gantikan nilai pi. Tekan calculation, masukkan nilai pi, tekan shift pi sama dengan 0. Okey. Jadi kita dah siap table ni. Jadi ingat, awal dan akhir ni pastikan pada kolom yang kedua. Kolom yang ketiga ni masukkan 2 nombor ni. Okey, asingkan. Okey. Jadi bila kita nak menjawab soalan, so
kita boleh tulis integration of 0 to pi square root of sin x dx equals to, kita akan ambil nilai h tadi. Nilai h tadi adalah pi per 3 kan. So kita akan ambil pi per 3 bagi 2. Bagi 2 ni sebab formula bagi 2. So kita akan ambil ni. Nilai kolom yang kedua ni jumlah dia 0 plus, bila nak ambil kolom yang ketiga ni mesti ada 2. 2 kali 1.8612. Okay. So kita akan guna calculator. Dapatlah jawapan dia. Okay. So kita tengok jawapan dia. Okay, ini yang tadi ya. So sama ada tadi, asal tadi kita buat pi over 3 ataupun 3 tu kita boleh turunkan ke bawah. Okay, so kita akan dapat 1.949.